Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jumpa dengan Pak Chu Bumi. Jadi pada kali ini Pak Chu akan menceritakan secara ringkas apa itu geopark. Jadi kalau kita tahu bahawa di Malaysia ni memang orang yang paling layak sekali bercerita tentang geopark adalah Datuk Profesor Dr. Ibrahim Komo. Jadi inilah orang yang ulung ataupun orang yang pertama sekali mengenengahkan isu-isu yang berkaitan dengan geopark dan juga geopelancongan di Malaysia. Jadi walau macam mana pun Pak Chu-nya adalah salah seorang daripada anak murid dia lah. Orang kata kami hampir bersama-sama dalam masa seminar, masa workshop dan sebagainya yang berkaitan dengan geopark dan juga geopelancongan. Jadi sebenarnya masyarakat Malaysia memang belum memahami secara holistik apa itu sebenarnya geopark. Jadi sebagaimana yang kita ketahui dan sedia maklum bahawa di Malaysia ini kita cuma ada satu geopark, UNESCO Geopark, iaitu di Langkawi. Itu Langkawi UNESCO Geopark yang diiktirafkan dalam tahun 2007. Jadi untuk menjadi UNESCO Global Geopark ni bukan satu perkara yang mudah. Banyak isu, banyak perkara yang terpaksa kita hadapi, dan banyak usaha, banyak kerja, banyak yang komitmen yang perlu diletakkan untuk berjuang menjadi satu global geopark. Jadi di dalam elemen geopark itu sendiri mesti ada satu konsep pemeliharaan warisan secara berintegriti, dan juga kita mesti ada pendidikan awam. Macam mana kita nak menerapkan pendidikan kepada masyarakat awam, dan juga kita bukan sekat, kita tak pernah menyekat sesuatu aktiviti pembangunan, tetapi pembangunan yang kita klasifikasikan sebagai pembangunan lestari ataupun dengan kata lain sustainable development. Jadi silaplah kalau mengatakan bahawa dalam sesuatu geopark itu mesti mengandungi, mesti tidak dapat membuat sesuatu pembangunan. Jadi semata-mata mesti berlakunya pemeliharaan semata-mata, itu adalah perkara yang silap. Jadi pembangunan dibenarkan di dalam satu kawasan geopark, tetapi mesti ada perancangan yang rapi supaya biarlah dia tu bergerak seiring dengan alam sekitar. Jadi sebenarnya geopark ini adalah pemeliharaan alam sekitar. Jadi alam sekitar dia supaya kita dapat nikmati, dan semua masyarakat dapat menikmati, dan semua masyarakat umum dapat menikmati, dan seluruh dunia dapat menikmati apa yang ada keunikan di kawasan di salah satu geopark berkenaan. Jadi setakat ini kita ada di Malaysia untuk peringkat, untuk menuju ke peringkat Global Geopark ataupun UNESCO Global Geopark, mesti kita ada satu taraf yang sedikit ke bawah, kita panggil sebagai geopark kebangsaan. Jadi geopark kebangsaan ini adalah dinilai atau pengiktirafan oleh tim geopark ataupun dia punya working group geopark yang ada di Malaysia, atau warisan geologi yang ada di Malaysia ini. Jadi setakat ini kita ada Kinta Valley Geopark, kita ada ataupun geopark Lembah Kinta, kita ada Jerai Aspiring Geopark, dan kemudian kita Mersing, dan ada Kinabalu. Itu adalah semua geopark yang sebagai geopark peringkat kebangsaan, dan banyak lagi lah dalam pipeline untuk diiktiraf ke dalam geopark kebangsaan. Sebagai contoh di delta Sungai Sarawak, di Perlis Geopark, di Stung di Kelantan, dan juga ada beberapa lagi. Jadi walau macam mana pun, kesemua geopark yang dicadangkan itu ada keunikan masing-masing.
Jadi dia berbeza di antara satu geopark dengan satu geopark yang lain dari segi kepelbagaian dia. Sebab kita kena tengok mesti ada kepelbagaian geologi dia, ataupun dalam satu tu geotapak mesti ada banyak geopark. Jadi sebagai contoh dalam Lembah Kinta ni sendiri, dalam kawasan Lembah Kinta kita ada 18 geopark. Jadi dalam 18 geopark dia ada keunikan dia sendiri. Ada keunikan dia tersendiri di dalam 18 geopark itu. Jadi maknanya dengan kata lain, dalam geotapak yang pertama tidak ada keunikan dia tersendiri dan berbanding dengan geotapak kedua, dan begitulah seterusnya. Jadi itu sebab itu kita panggil dia sebagai kepelbagaian geologi, ataupun macam mana terdapat satu kepelbagaian geologi di dalam sesuatu geotapak itu. Jadi untuk menjadikan dalam satu geopark sebagai satu wadah atau satu kawasan yang holistik, pembangunan dari segi pembangunan pelancongannya, dari segi pembangunan yang mapannya, maka mesti dikena ada kepelbagaian biodiversity atau kepelbagaian bio. Jadi kita tengok dari segi macam mana kepelbagaian yang ada dari segi tumbuh-tumbuhannya, dan kemudian dari segi dia punya kehidupannya atau binatang-binatangnya dan sebagainya. Dan di samping itu juga mesti ada satu warisan sejarah dan juga budaya. Jadi mana dengan kata lain, daripada kombinasi di antara geotapak dan biodiversity dan juga sejarah dan budaya digabung jalinkan antara ketiga-tiga ini menjadi satu kawasan atau kawasan yang boleh kita kenalkan sebagai geopark. Jadi geopark itu tidak akan wujud cuma dengan satu sahaja. Geopark mesti wujud, mesti ada perkaitan di antara satu sama lain. Maknanya dengan kata lain, geopark itu bukan geologi semata-mata, tetapi mesti ada melibatkan biologi dan juga sosiologi, antropologi dan sebagainya. Jadi inilah yang kita perlu ketahui bahawa dalam geopark ini mesti dia ada satu pembangunan yang betul-betul boleh bergabung dengan satu sama lain. Sebab itulah di dalam satu geopark, apabila kita dah iktiraf sebagai satu kawasan geopark, mesti kita ada geotrail ataupun geotrail untuk beri kemudahan kepada pelancong untuk datang ke kawasan geopark kita. Jadi geotrail ini adalah dia akan menghidangkan berbagai-bagai perkara, merangkumi 3 perkara tadi: geologi, biologi dan juga budaya. Jadi dia akan campurkan semua itu sebagai satu geotrail. Jadi dalam satu geopark mungkin kita boleh memiliki 10 geotrail sebagai contoh. Jadi bergantung kepada pelancong yang untuk datang ke geopark itu untuk memilih geotrail mana yang paling sesuai untuk mereka menikmati. Jadi untuk merealisasikan perkara-perkara berkenaan, maka kita perlu juga dalam geopark mesti ada geoguide dia. Geoguide ataupun pemandu pelancong yang betul-betul tahu tentang geologinya, tahu tentang biologinya, tahu tentang budayanya. Atau dengan kata lain, mesti geoguide ni mesti dilatih supaya memberikan satu maklumat yang tepat, jitu dan juga menarik kepada pelancong untuk menjadi satu kenangan yang abadi kepada semua pelancong yang datang ke kawasan geopark berkenaan. Jadi geopark adalah milik masyarakat setempat sebenarnya. Jadi partisipasi ataupun penglibatan semua masyarakat dalam kawasan geopark itu adalah amat penting sekali. Jadi masyarakat tu kena tahu bahawa sekarang mereka berada di dalam kawasan geopark. Jadi segala aktiviti ekonomi yang menjurus kepada kemajuan geopark itu sendiri adalah memang
amat digalakkan. Jadi kita sebenarnya penglibatan untuk memajukan geopark itu adalah daripada masyarakat itu sendiri, masyarakat yang berada di dalam geopark itu, dan kemudian boleh merubah sosio-ekonomi penduduk setempat. Jadi itulah hasrat sebenar geopark. Jadi kalau sekiranya kita tidak mampu untuk menyediakan perkara-perkara berkenaan, maka lama-kelamaan geopark yang kita war-warkan sebelum ini tidak akan ada pengunjung yang datang untuk menikmati keunikan yang ada dalam sesuatu geopark yang kita dah wartakan. Jadi untuk mewujudkan geopark adalah satu isu atau satu kesukaran yang kita hadapi, tetapi paling sukar lagi untuk sustain ataupun untuk maintenance geopark itu sendiri. Jadi kalau dengan kata lain, sustainability daripada geopark itu adalah amat penting. Andai kata kita tidak mampu untuk sustain apa yang kita janjikan kepada jawatan kuasa penilaian geopark, maka geopark ataupun pengiktirafan geopark kita akan ditarik balik. Kalau sekiranya kita adalah di bawah geopark kebangsaan, maka komiti geopark kebangsaan akan berupaya dan berkuasa untuk menarik balik pengiktirafan yang telah diberi kepada geopark kebangsaan. Begitu juga dengan apa yang berlaku di peringkat UNESCO Global Geopark. Jadi mereka pun akan ada lebih kurang dalam kalau tak silap baca dalam 5 tahun sekali, dia akan ada proses penilaian semula ataupun auditing. Jadi akan ada audit. Kalau sekiranya audit berkenaan mendapat persetujuan daripada semua jawatan kuasa, maka dia akan disambung lesinya. Tapi kalau sekiranya tidak mematuhi apa fakta, apa dia fact yang dah diberikan kepada mereka, maka dengan kata lain dia akan menarik balik pengiktirafan daripada UNESCO Global Geopark. Jadi setakat ini kita tahu bahawa di setakat inilah kita dapati dalam di seluruh dunia kita ada lebih kurang dalam 191 Global Geopark yang daripada 44 negara. Jadi Malaysia merupakan satu-satu negara di Asia Tenggara ini yang mula-mula sekali menerima pengiktirafan Global UNESCO Global Geopark, iaitu Langkawi Geopark. Jadi pada masa itu semua negara-negara di Asia Tenggara ini belum mengetahui tentang geopark, tetapi Malaysia dah mendahului mereka dari segi geopark di rantau Asia Tenggara. Jadi banyak daripada negara-negara mereka datang ke Malaysia untuk menyaksikan bagaimana Malaysia merangka satu strategi untuk mendapat pengiktirafan UNESCO Global Geopark. Jadi sebenarnya kita ajar banyaklah, kita ajar Indonesia, kita ajar Thailand, kita ajar Vietnam dan sebagainya. Tetapi sekarang kebanyakan daripada negara-negara mereka itu mendahului dari segi number, dari segi bilangan UNESCO Global Geopark di negara masing-masing. Jadi dengan kata lain, kita di Malaysia ini mestilah kita mesti bergabung tenaga, meningkatkan usaha kita, dan juga dengan komitmen kerajaan supaya kita dapat menaik taraf lagi ke geopark kebangsaan kepada UNESCO Global Geopark. Jadi yang kalau tak silap saya, Profesor Ibrahim Komo sendiri pun dah beritahu bahawa kemungkinan Kinabalu Geopark akan dinaik taraf sebagai UNESCO, dan usaha untuk ke arah berkenaan mestilah mempunyai komitmen yang agak tinggi supaya
supaya cadangan ataupun supaya apa yang dicadang itu mendapat iktirafan yang sewajarnya daripada UNESCO. Jadi daripada situlah maka kita sebagai masyarakat ataupun rakyat Malaysia yang mencintai alam sekitar kita, mencintai alam sekeliling kita, sama-sama kita berusaha dan kemudian kita sama-sama menyokong konsep geopark yang ada di Malaysia dengan kumpulan-kumpulan technical geopark yang ada yang rata-rata dekat seluruh Malaysia ini, berusaha untuk pengiktirafan geopark di negara kita, supaya sektor pelancongan pasca COVID-19 akan lebih meningkat pada masa akan datang. Itu ialah yang dapat Pak Cu cerita kepada kali ini tentang geopark dan juga geopelancongan. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.